dan renjis Ailio tu dekat pengantin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton Abang Afro Nak Bercerita. Okay guys, malam ni Abang Afro tak ada, yang ada hanya Abang LL je. Okay, malam ni Abang LL nak share dengan korang semua pengalaman seram sepanjang Abang LL menjadi seorang fotografer. Seperti yang sedia maklum, sebagai seorang jurugambar perkahwinan, Abang LL akan pergi ke seluruh pelosok tempat untuk mengambil gambar. Dan pada nak jadikan cerita, pada satu hari tu Abang LL mendapat tempahan untuk mengambil gambar perkahwinan di sebuah kampung yang Abang LL tak perlu ceritakanlah kampung tu di mana kan. Okey, mengikut perjanjian, Abang LL perlu mengambil gambar nikah, malam berinai dan esoknya sanding lah. Pada hari tu Abang LL sampai di rumah pengantin dalam jam 6.30 petang sebab pengantin akan menikah pada waktu malam. Okey, bila sampai je, rumah pengantin adalah sebuah rumah kayu tingkat atas. Dan macam biasa, Abang LL akan minta izin pengantin untuk ambil gambar ketika sedang bersiap lah. Dan sebaik saja masuk ke bilik pengantin, Abang LL terkejut juga sebab ada kemenyan terpasang lah, maksudnya asap kemenyan apa semua, bau kemenyan kuat. Dan Abang L tengok tukang make up pengantin tu adalah seorang mak andam yang agak berusia lah. Biasanya Abang L akan bertegur sapa dengan mak andam sebab kita nak cipta hubungan yang baik supaya mudah bekerja kan. Tapi kali ni Abang L tengok mak andam tu serius rasa. Mungkin Abang L ingat mungkin dia dah penat sebab satu hari dah bekerja macam tu lah kan. Okey, lepas tu selepas Abang LL ambil beberapa gambar ketika bersiap tu, Abang L pun keluar sebab tak tahan bau kemenyan tu. Abang L ingat pengantin pasang, tapi bila Abang L tanya keluarga tu, dia cakap mak andam yang pasang. Tu yang pelik juga tu. Tapi Abang L fikir positif je, mungkin ada alasan-alasan dia kenapa dia pasang kemenyan tu. Kemudian pada malam tu majlis pernikahan pun berlangsung. Abang L pun macam biasalah ambil gambar suasana, ambil gambar ketibaan tetamu-tetamu semua. Dan apa yang Abang L perasan malam tu, budak-budak yang berada dalam majlis pernikahan tu macam gelisah. Ada yang menangis, ada yang tak tenteram, ada yang mengamuk-ngamuk. Dalam 2-3 orang jugalah yang berkeadaan macam tu. Walaupun suasana agak tidak tenang dalam majlis pernikahan tu, sesi akad nikah berjaya juga dilaksanakan. Dan Abang L pun ambillah gambar diorang sarung cincin, batayan semayang, serah mas kahwin, apa semua dengan keluarga semua. Sebab selepas saja majlis pernikahan tu, kita akan ada satu lagi acara, iaitu acara persalinan. Acara persalinan ni pengantin perempuan akan bertukar-tukar pakaian lah. Tukar sari, gaun, baju, kebaya apa semua dan macam-macam lagi lah. Sementara menunggu pengantin bersiap, Abang L lepak dekat pelamin lah. Pelamin ni terletak di bawah kemah di luar rumah. Pengantin bersiap dalam rumah. Ketika menunggu tu, Abang L sempat berkenalan dengan pakcik pengantin ni lah. Kami bertukar-tukar cerita, tanya tinggal mana apa semua. Dan sebenarnya pakcik pengantin ni tinggal berdekatan juga dengan rumah Abang L. Jadi selepas tu dia pun minta diri untuk ada buat kerja kan. Selepas 1 jam Abang L menunggu pengantin bersiap, akhirnya pengantin pun siap. Dan first impression Abang L nampak pengantin memang terpukau sebab luar biasa cantik, memang sangat-sangat cantik. Dia berbezalah masa make up nikah dulu. Dan Abang L pun meneruskan sesi mengambil gambar. Ambil gambar pengantin pakai sari, pakai gaun, dan satu lagi Abang L tak ingat. Dan apa yang Abang L ingat, sepanjang ambil gambar persalinan tu, mak andam yang menyiapkan pengantin tu sentiasa berada di sebelah pelamin.
itu tak apalah bagi Sultan Amin. Dan mulut dia macam terkumat kamit, macam bercakap apa semua, Abang El tak perasan sangat macam tu lah. Sampailah habis 3 persalinan tu, barulah Mak Andam tu balik, dan Abang El pun balik ke rumah. Esoknya pula acara persandingan. Abang El datang balik ke rumah pengantin tu sampai dalam jam 10.30, standby dan ambil gambar suasana apa semua. Selepas tu barakan apa semua, gambar-gambar di pelamin, gambar bersama rakan-rakan dan keluarga. Dan akhir sekali adalah sesi ambil gambar di luar ataupun outdoor. Okey, ketika ambil gambar di luar outdoor ni, kita orang pergi ke satu rumah lama lah dalam kawasan kampung tu juga. Masa tu dalam sekitar jam 5 petang macam tu lah. Okey, sebelum pergi tu, pakcik pengantin yang malam tadi Abang El kenal tu jumpa Abang El. Dia panggil Abang El, dia kata apa-apa pun kau kena mulakan dengan bismillah dan masuk ke kawasan rumah yang kau nak ambil gambar tu, kau bagi salam apa semua. Okey, itu satulah. Dan selepas tu aktiviti ambil gambar outdoor di kawasan kawasan rumah lama tu berjalan lancar lah, alhamdulillah. Selesai je job pada minggu tu, Abang El demam panas. 3 hari Abang El demam panas. Dan lepas pergi klinik apa semua, alhamdulillah Abang El sembuh lah. Dan selang 2-3 hari selepas tu, Abang El ada pergi ke sebuah tempat, dan pada waktu tu Abang El terjumpa dengan pakcik pengantin yang Abang El berkenalan pada malam tu di sebuah gerai makan. Dia pun seorang. Dia panggil Abang El. Dia kata, mari kejap. Abang El masa tu sibuk sikit, tapi dia berkeras juga nak berjumpa dengan Abang El. Abang El pun tak apalah, layan je lah kan. Dia kata bukan aib keluarga dia, tapi dia kata ada sesuatu yang tak kena dengan Mak Andam yang pengantin ambil pada malam tu. Sebelum tu dia cakap dengan Abang El, dia mengaku dia ada sixth sense, maksudnya dia boleh nampak dengan mata ketiga. Okey, pada malam tu masa persalinan, dia nampak pengantin yang turun daripada rumah. Belakang pengantin tu ada sesuatu yang mengikut pengantin tu sampai ke pelamin. Abang cakap, benda apa? Benda tu kau bayangkan macam seorang nenek tua yang rambut menggerbang dan lidah dia panjang sampai ke perut. Masa kau ambil gambar dekat pelamin tu, benda tu betul-betul dekat sebelah pengantin. Dan yang menyeramkan lagi, pakcik tu nampak benda tu akan ambil air liu dekat lidah dia, ambil dan renjis air liu tu dekat pengantin. Memang masa dengar cerita tu memang meremang rumah Abang El lah. Dan Mak Andam yang pengantin ambil tu sentiasa berdiri di tepi pelamin. Sebenarnya dia pegang tali yang berterus ke leher benda yang cakap tu. Maksudnya dia jaga benda tu supaya tak lari. Okay, sebab itulah masa Abang El ambil gambar tu, Abang El perasan Mak Andam ambil gambar, Mak Andam bercakap sorang-sorang. Betul tak? Sebenarnya mungkin dia tengah cakap dengan benda tu lah kot. Okay, masa dengar tu Abang El memang terperanjat dan terkejut lah, sebab kita ambil gambar pengantin yang sebenarnya sebelah tu ada sesuatu. Itu memang seram. Okay, dia kata, Abang El cerita dengan pakcik tu, cakap pakcik lepas balik daripada ambil gambar tu, memang saya demam cik, demam 3 hari. Ya, kau tahu tak kenapa kau demam? Sebab masa dia renjis, benda tu renjis air liu tu kat pengantin, kau pun terkena sekali. Astaghfirullahalazim, ya Allah, seramnya. Sebab itulah nasib baik yang nasib lagi baik Allah masih jaga Abang El, benda tu tak terkena kepada anak-anak Abang El lah.
Dan Abang L sebelum masuk rumah pun Abang L baca ayat kursi, mandi apa semua kan. Okey, dan perjumpaan Abang L dengan Pak Cik tu pun habis di situ je. Dan selepas tu kita orang menjalani hidup macam biasalah. Dan bila album siap semua, Abang L hantar je frame ke rumah pengantin tu, dan lepas tu terus tak jumpa lagi lah kan. Okey, itu saja cerita pada malam ni. Abang harap korang semua dapat jadikan iktibar lah, supaya kita ni tak percaya dengan benda-benda yang khurafat, kita tak mensekutukan Allah dan sebagainya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.